Okey, saya teruskan Okey. Untuk pengesahan PASK tahun 2023, 2022, 2023, 23, 24, kita guna ID ni. Okey, kita dah tak guna yang sistem lama. Sistem lama tu dah tutup terus. Iaitu ni antaranya bahan-bahan yang diberikan dalam grup tapi saya nak cerita sikit-sikit je. Yang pertama kita rujuk pada soalan lazim dulu. Okey. Okey, soalan lazim pertama. Kita tengok ni. Okey, nombor 1. Apakah modul pertukaran PASK ni perlu data according to research. apakah modul pertukaran aktiviti jangka ni sukan dalam SPBB dengan PASK ni? Okey. Modul yang bersepadu SPBB yang buat benda ni. Okey, dulu dia bawa lembaga, sekarang ni dia bawa SPBB. Okey. Fungsi dia ialah untuk merekod rasanya semua tahu ni, nombor 1, nombor 2. Okey, nombor 3. Okey. Yang lama sistem ni dah tutup Nombor 3. Nombor 4. Rasanya semua faham ni dulu ni. Yang kelima, okey, untuk tahun ni kita akan gunakan IDME so maksudnya cikgu akan guna 100% IDME macam pengisian kata Mi'rajah tu. Okey, nombor 6. Apakah perkara utama yang perlu dibuat oleh sekolah sebelum memulakan pengisian? Ini yang isu sekarang ni, nombor 6 Okey. Sekolah perlu memastikan penetapan kelas dan murid. Ini kita nak kena buat ni, penetapan kelas dan murid. Okey, dalam modul institusi. Okey, MOS ni serta guru yang terlibat telah diberi peranan sebagai guru kelas atau guru kurikulum. Okey, benda ni kena tagging dulu. Yang kerja yang uruskan untuk tagging ni ialah pegawai meja sekolah, pegawai data sekolah yang uruskan IDME ni. Dia kena tagging. Maksudnya guru kurikulum ni semualah guru kurikulum yang bawa murid, guru latih, guru kelas pun guru kurikulum. Ini kena tagging dulu benda ni. Kalau tak tagging guru kurikulum, memang tak keluar dia punya data tu. Ada soalan tak dekat sini? Nombor 6 punya. Ada tak? Nak tanya yang nombor 6 ni. Azrul, Ya. maksudnya guru koko tu guru yang bawa tim wakil sekolah, wakil daerah macam tu? Guru penasihat pun guru koko. Maksudnya semua cikgu lah. Semua guru. Okey. Yang tagging tu pentadbir lah. Pentadbir. Yang menguruskan dashboard IDME sekolah. Cikgu sendiri nak masuk tak boleh. Cikgu kena bagi IC dekat dia akan tagging. Dia tagging dia satu-satu. Seorang-seorang. Guru data ke atau pentadbir yang boleh tagging? Biasanya guru data kan? Guru data. Guru data dah pindah. Okey, kena cari siapa yang tanggungjawab. Sebab password ada dekat dia. Itulah, dia pindah Bukit Permai. Jadi hand. Tak apa, tanya dia dulu. Macam mana tagging. Ataupun dia sekolah dah tukar dia punya tagging. Sebab saya dah jumpa pegawai IDME PPD. So, kita maklum benda ni. Sebab benda ni kena buat urgent. Bukan suka-suka kita nak buat kan. Dia urgent, lepas tu banyak benda ni. Ada segak pun dekat sini juga nanti. So, kena cari guru data dulu. Pertama cari guru data dulu. Okey. Lepas tu, dekat sekolah ada penyelarasan. Penyelaras PASK. Kena tagging dia penyelaras PASK. Kalau ada dua orang lah tagging. Penyelaras PASK. Sebab yang baru-baru ni diorang tengok penyalah segak tu dia terus jadi penyalah PASK. Tak apa. Penyalah segak sekali. Masuk dia sekali. Boleh tambah Mana ni boleh tambah lah. Boleh, tak ada masalah. Janji dia tagging. Kalau dia tak tagging benda tu, dia tak jadi. Okey.
Untuk yang rekod ni, data murid ni, dia tugas dia bagi dekat guru kelas dengan guru kurikulum. Banyak ni. Banyak. Cik tak kita tengok macam mana kita nak susun dia ni. Ikut sekolah lah. Ada yang dia dah ada data dalam Excel, ada yang kosong lagi, ada masih ada kat guru kuku, belum serah lagi. Sebab benda ni kena duduk ramai-ramai buat benda ni. Baru boleh isi. Kalau ada masalah pasal sistem, kena tanya pegawai data sekolah. Okey. Untuk semak pun sama. Guru kelas, guru koko boleh semak, penyeradas pun boleh semak. Dengan guru perongkan dan kurikulum. Okey, untuk pentadbir PPD, guru diberi peranan sebagai pentadbir sistem di sekolah oleh PPD. Ini yang panggil guru data ni. Nombor 9. Kena cari pegawai dia. Okey, nombor 10. Apakah guru kurikulum tingkatan 6 juga boleh membuat pengisian PJSK? Kena juga. Guru kurikulum tingkatan 6 perlu diberi peranan sebagai guru kurikulum untuk membuat pengisian. Kena tagging dia juga guru kurikulum. Okey. Siapa yang mungkin ini macam biasalah pengesahan ni daripada PGB atau PK Koko yang diberi peranan lah untuk sebagai penyaras PJSK oleh pentadbir. Ini penyaras ni nanti penyaras nanti PK Koko jadi penyaras, SU, PJSK jadi penyaras, nanti dia. Kalau penyintas tu ada ikut tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, nanti 5 orang tu jadi penyaras. Bolehkah peranan penyaras PJSK dan guru kurikulum dilantik lebih daripada dalam sekolah? Boleh, mengikut kesesuaian dan keperluan sekolah. Jangan tagging ramai-ramai pula. 5 orang pun dah ramai tu. Okay. Adakah data keahlian aktiviti untuk tahun sebelum akan terus dipapar dalam sistem pada tahun semasa? Okey, data keahlian aktiviti untuk 2023-2024 perlu dibuat pengisian semula. Untuk sesi 24-25. Okey, data keahlian boleh ditarik dari tahun sebelumnya macam kelas lah, termasuk angka kelas tu, sama je. Okey. Nombor 14. Apakah analisis keputusan takdiran yang boleh turun dari model PSK? Okey, ni ada pilih 3 ni, ada 4 ni. 4 ni kena download. Okey, guru kelas ni kena download benda ni. Lepas tu kena gabung. Okey, 1, 2, 3, analisis keseluruhan, analisis kesatuan, analisis badan uniform, analisis sukat permainan. Okey. Muat turun dalam bentuk SL. Okey, nanti kita boleh kopi-kopi dia. Okay, apakah laporan pencapaian murid boleh dicetak? Ya, kena cetak. Okey. Guru kelas yang penyenaras PSK boleh muat turun sedikit pencapaian murid. Guru perlu klik pada butang cetak pada paparan. Okay. Apakah pelayan daripada ini macam biasa dah guna Chrome atau Microsoft Edge. Okey, tanya dulu 14, 15, 16. Ada soalan tak? Okey, ada saya teruskan. Nombor 17. Okey, bolehkah? Ya. Slip tu semua tingkatan ke kita kena print? Ya, setiap murid. Okey. Setiap murid kena print. Okey, bolehkah data yang diisi oleh guru disunting atau diedit? Okey, boleh. Sebelum penyaras ni hantar maka tersebut. Hantar maksudnya dah serahlah kepada KPM. Okey, bolehkah data yang tadi hantar oleh guru kelas kepada penyaras PJSK disunting? Okey, boleh. Sebelum PJSK membuat pengesahan. Ini dia kata pengesahan. Pengesahan ni GB atau pengetua. Maknanya yang tadi tu kalau kita print, maknanya kena serah pada murid lah Betul? Ya, memang kena serah. Nanti dia nak pindah sekolah. Sekolah rendah, darjah 6 tu dia akan hanya cerita lah yang tu. Sekejap kejap. Ganggu. Dia nak cakap. Okey. Okey, kalau dah kita dah serah ni data, kemudian kita nak
nak reset dia ada kena hubungi pegawai data dia untuk reset. Macam saya dah kena reset, saya pun tak tahu button macam mana lagi sebab belum pasti macam mana dia sistem, macam mana nak reset pun saya tak tengok lagi. Okay, ada tanya lah 17, 18, 19. Encik Azrul, saya Sundaram, saya ada satu soalan. Boleh ke guru kelas boleh print tak? Yang Boleh. boleh ya, resit tu, slip tu. Boleh. Boleh. Memang guru kelas nanti ni akan print. Okey, nombor 20. Okey, penetapan semula data dalam ikut kelas dan sekolah perlu menggunakan kepada pegawai meja DPPD atau DPM kelas yang mengiyalah sahaja. Maksudnya katakan ada satu kelas tu data dia tak lengkap, nak buat pengutulan, tak ada budak baru timbang. Okey, tapi kita dah serah. So kita perlu bagi tahu saya lah untuk reset semula. Okay, apakah perkara yang boleh dilakukan dalam sistem selepas tempoh pengisian ditutup? Okey, lepas ditutup, laporan dan analisis saja. Kita ada tengok ada punya report je. Nak edit dah tak boleh dah. Maksudnya kalau darjah 6 dengan tingkatan 3 dia sampai hujung bulan ni. Okey, berikan guru nasihat kelab dan peserta atas sukan permainan pada uniform untuk pengisian. Okey, boleh. Sebab ni kita tagging nombor 22 ni, kita tagging ni sebagai guru koko ni. Guru koko. Dia boleh masuk. Tapi rasa saya dia tak sampai sini data. Sebab dia semua pakai nombor ID MyKit kan. Boleh guru tersebut perlu diberitahu sebagai guru koko. Kalau kita dah tinggi sebagai guru koko, dia boleh masuk untuk semua murid ke tidak? Dia boleh masuk. Untuk murid dia bukan gini, nanti kalau dia guru koko, dia akan tekan IC. Dia masuk seorang-seorang. Yelah, maknanya dia boleh akses semua murid lah. Akses semua murid. Bukan dia akses ke kelas-kelas, tak. Dia akses IC je. IC murid tu dia masukkan seorang-seorang. Okey. Macam guru kelas kan dia boleh tengok row panjang teruskan. Okey. Satu kelas. Tapi dia lain sikit. Dia tak boleh pergi ke kelas orang lain ke tak boleh. Dia kena Kena ikut kaki IC lah. dia. Sikit lah. Okey. Nombor 3 tak ada masalah. Okey, nombor 24 pun sistem tu dia akan buat update setiap hari pukul 3 hingga 5 pagi. Okey, pagi boleh buat update. Okey, adakah sekolah perlu membuat cetakan laporan PJSK? Ya. Okey, mak turun, itu dicetak dan disimpan. Ada dua dicetak dan disimpan. Maksudnya kena cikgu buat satu grup Telegram lah. Supaya data tu tak hilang, data yang kita download ni. Apa-apa emergency ada dekat situ. Jadi kita juga perlu print masuk dalam file. Lepas tu bagi satu sayangan kepada murid. Okey, adakah murid yang telah diisi tetapi bertukar sekolah dan tempoh pengisian akan hilang? Okey, maka PJK tersebut akan dibawa ke sekolah baru secara dalam sistem bersama-sama data pribadi murid. Maksudnya sistem ni dia gerak tadi dengan dipindah tu, pindah sekolah tu. APDN tu dia akan keluar dekat sekolah baru yang kita dah isi. Kalau dia tak isi, kita bagi dia slip tu dia akan bawa ke sekolah dia akan isi sekali lagi. Okey, penyiaran PJK di sekolah terkini perlu membuat proses tarik data. Ini tarik data lah, maksudnya budak baru pindah, kita kena tarik data dia. Harap tak ramai lah yang pindah dalam bulan 1 ni. Okey, 27. Adakah murid berpeluang tingkatkan terlibat dalam perekodan dan pelaporan? Okey, kalau budak tu ada buat aktiviti, perlu ditaksir. Kalau tak perlu, tulis tidak ditaksir. Ada klik tu, klik kan, tidak ditaksir. Jadi kalau sekolah rendah, selalunya dia kebanyakan dia akan pada tidak ditaksir. Okey, bolehkah ibu bapa mengakses keputusan? Okey, tak boleh. Kita kena bagi slip dekat dia. Tak pun kalau macam cikgu ada download
ikut kelas, lepas tu nak bagikan benda tu dalam grup grup sekolah ke, ikut suka cikgu dia tu macam mana. Tapi yang print kena bagi print. Okey, sekiranya menghadapi masalah dalam pengoperasian modul PSK berkaitan perkara dasar dan peraturan siapa yang boleh dihubungi. Okey, pegawai meja. Dia dekat surat tu dia bagi nama PD masing-masing kat situ kalau saya dalam grup Telegram tu boleh Telegram kat saya. InsyaAllah saya balas. Ataupun dekat Penghari, boleh je. Kalau ada masalah besar sangat saya tak boleh jawab, ni KTM telefon dia. Telefon dekat sana. Okey, sekiranya terdapat aduan atau isu berkaitan teknikal sistem PSK, membuat aduan dekat sini. Yang biru ni. Klik je kat sini dah boleh pergi. Tempat aduan tu, aduannya kena bagi tahulah saya daripada sekolah mana, buat aduan, sistem tak boleh buka ke, apa ke. Boleh tahu kat situ. Detail kan boleh detail. Lepas tu kena bagi email kat bawah. Nanti dia akan feedback balik. Okay, ataupun hubungi talian hotline yang tertera pada paparan dashboard ID ni. Ni ID ni punya orang lah. Okey. Habis kat sini. Ada tanya lagi tak? Boleh tak yang kalau untuk simpanan sekolah kita simpan dekat awal, yang untuk murid je kita cetak. Sebab banyak sangat nak cetak tu. Nah, satu file juga nanti nak kena print. Kena banyak 800 lah 800 Wah, itulah kalau saya tak kacau pasal data tu. Yang menurun tanya tu nanti yang turun tanya tu macam Nazir tu, jabatan tu, adik yang tanya benda tu, bukan saya. Contohnya budak tu dapat A. Ramai sangat sekolah tu ada dapat A. Nanti ada pegawai Nazir tu datang untuk semak. Betul ke tak yang isi data tu? Dia akan jadi benda macam tu. Katakan budak tu pindah. Lepas tu darjah 6 kereta 1 selama penuh. Nanti dekat sana sekolah yang baru, sekolah menengah akan telefon sekolah lama. Katakan dia hilang slip. Dia akan minta slip tu, dia akan telefon ke sekolah. Nanti sampai nak semak, tani kan? Benda tu. Itu yang jadi masalah tu kalau tak print. Mesti ada satu print dekat jabat. Maknanya kena buat 2 salinan jugalah. Ini saya tak tahu itu. Satu surah, satu simpan. Satu lagi saya akan macam-macam lah, saya akan bagi dalam grup kelas. Grup sekolah mak bapak tu. Bagi satu kat situ. Apa-apa dia boleh rujuk dekat situ. Kalau mak bapak ni dia terdidik juga. Okay, ada soalan? Sebab nanti besok cikgu nak kena bentang dekat sekolah yang nak buat benda ni penyelaras dengan institusi hukum. Nanti dia tanya soalan kemukan lah. Sebab saya tahu ni banyak soalan nak tanya ni dekat sistem ni. Wahara ni. Sebab ada yang dah masuk tapi dia kata tak ada pun. Tak ada kelas pun sebab dia belum tagging. Dia kata-kata dia tagging, dia sistem dia mungkin besok atau lusa dia akan muncul macam tu. Lepas tu kalau apa pun masalah cuba rujuk dalam YouTube. Nanti mungkin adalah cikgu-cikgu kita yang mahir ni akan masuk dalam YouTube. Cara nak masuk markah, cara nak tagging, dalam seminggu 2 lah. Buat masa ni ada benda, ada kerja nak kena buat dulu. Okey. So ni kita pergi kepada panduan Dari panduan ni dia bagi 2, sekolah menengah dengan sekolah rendah dengan tingkatan 6 tu. Benda kurang sama dia, saya satu cukup lah. Okey, asalnya yang surat apa ni, dia baca kan. Cikgu nampak tak saya tunjuk ni? Nampak. Nampak dua ni? Okey. Cikgu baca sendiri lah tu benda tu. Banyak baca ni. Okey. Sekarang ni dia sistem ni untuk KPM dia ada 2. Satu untuk sekolah yang bawah kementerian dan satu lagi untuk sekolah swasta. Sekolah swasta ni dia tak pakai ADMI, dia ada surat lain. So dia kena login kepada sistem tersebut. Saya pun tak pasti sama ada sekolah agama ada bawah saya yang ustaz. Saya tak tengok lagi. Dia nama sekolah pun belum muncul. Kita bagi 1 minggu dulu siapa. Okey. Okey, murid bukan apa dikecualikan dengan ujian segak. Ini kena pastikan Satu murid 3 5 berumur 8 tahun dikecualikan ujian segak. Akhirnya baca sini.
Benda ni kena print. Panduan ni kena print. Okey. Yang ni pun ada tanda KL tidak laksana. Cikgu boleh baca sendiri benda ni. Akhirnya saya nak cerita yang lagi susah sikit Okey. Orang rumus 1 KP, rumus 2 PBB, rumus 3 FP. KP ni kelab dan persatuan. PBB ni badan uniform. FP ni sukan permainan. Tapi untuk sekolah rendah, dia bagi borang tu salah tu. Semua dia tulis rumus 1. Rumus 3 semua tu. Sukan permainan. So cikgu kena padam dekat atas tu. Benda borangnya sama je. Tuliskan KP, PBB. Ada 3. Maksudnya, ada satu borang ni, borang ekstra pokok. Kita tengok. Buat macam ni, besok kena bentangkan benda ni. Kena print ni, 1, 2, 3, 4. Okey. Kemudian kena serah dekat guru tingkat. Dan kalau ada 20 salinan ni. Nak buat depan belakang ke apa ke, cikgu fikir macam mana. Sebab dia akan tanda dekat situ. Sigi-sigi dia apa dekat situ. Ini kerja ni kerja data. Kalau cikgu kata cikgu ada dalam Excel ke apa pun, nanti guru tingkatan akan rujuk. Dia akan tanda juga kat sini. Kalau dia tanda benda ni, nanti dekat nak penelitian tadi ikut sistem tu senang, dia klik dia. Okay, ada soalan dekat nombor G ni? Ada. Teruskan Okey, format ni PJSP ni. Okey, dia satu Sega komponen Yang kedua Poco ni ada 3. Persatuan uniform sukan. Yang 3 ni extra Poco ni, extra curriculum. Cikgu kena faham benda ni. Apa maksud Sega? Ni ada, dia akan terangkan dekat sini lah. Ujian Sega ada berapa? Ada dua lah kat situ. Maksudnya boleh bacakan benda ni. Okey. Ini pun kena baca ni jadual ni. Extra activity curriculum dan sukan. Kena bentangkan kat cikgu sekolah. Ini apa maksud jawatan. Ini makan-makan kena cerita. Tapi dalam sistem tu dia akan automatic keluar. Ada soalan tak kat sini? Sebab nanti cikgu akan rujuk balik kepada kehadiran sudah dekat borang dia. Okey, ni jawatan-jawatan dekat borang tu dah ada dekat sini. Apa jawatan dia? Ahli aktif, ahli rasa, ada makan, ada klik je. Tanda je. Okey, ini contoh-contoh uniform Dia dah bagi contoh kat sini. Teruskan, kita dapat cerita ni. Okey, pelibatan cikgu kena faham maksud pelibatan Ada pelibatan 1, ada pelibatan 2, ada pelibatan 3. Okey, murid yang ditata oleh atlet beserta perkemahan kejuaraan. Ini dipanggil pelibatan 1. Okay, contohnya penyertaan peringkat daerah. Ini dipanggil pelibatan 1. Okey, pelibatan 2 ialah program seperti dia jadi AJK lah untuk program peringkat daerah. Okey, macam sukan dulu olahraga, dia jadi petugas bantu penolong pengadil. Ini dipanggil petugas teknikal. Lepas tu yang ada buat persembahan, ini panggil pelibatan. Contohnya peringkat daerah punya program, dia ada buat persembahan. Tu masukkan dia bahagian persembahan. Ini pelibatan 2. Jadi mesti ada peringkat daerah ni, daerah ke atas. Kena kalau tak ada CIA minta kat saya benda ni. Okey. Pelibatan 3. Jumlah murid sifat meramaikan majlis seperti penyokong, surat projek. Ini pelibatan 3 ni kita nak rujuk. Apa itu pelibatan 3? Contohnya dia pergi Hari Sukan Negara tingkat negeri. Dia untuk pelibatan. Dia ada bukan ada pertandingan tu kat situ. Pelibatan. Kena faham, dia pelibatan 3. Hari Sukan Negara itu pelibatan. Dia bukan pertandingan. Okay. Rul, pelibatan 3 tu maksudnya apa saja acara, betul tak? Cikgu kena bahagian pelibatan ni kena faham maksud pelibatan dan berapa. Ya. Betul kan? Apa saja acara pelibatan murid untuk pelibatan 3 tu?
acara. Tengok acara ni. Kalau dia penyertaan lain. Zul tak jelas lah. Zul tak jelas. Dia pergi Suara hilang-hilang. tentang aerobik. Dia bukan pertandingan. Dia bukan apa cara kalau dari tingkat 1 ni lain, nombor 3 ni lain, dia tak boleh sama dua-dua ni. Peribatan 3 ni. Contohnya dia pergi Peribatan 3 ni list untuk apa ni? Tukan MSSM. Dia pergi tengok ni, ada pergi, ada bukti, ada gambar dia. Saya dekat sini dulu. So dia dikira sebagai pelibatan 3. Kalau dia pergi tengok JDT main SCL, JDT Liga Super, beramai majlis. Dia kena ada tiket tu. kan? Pergi nak tiket. Masak. Dia nak bukti. Kalau cakap potong saja tak boleh. Saya boleh cakap. Saya pergi tengok tu MU lawan malam tu. Suka hati kau je tengok bola dapat poin. Aduh. Tahu pun. Tapi katakan dia pergi tengok bola final, boleh kira meramaikan majlis. Final Piala FA macam tu. Kalau dia kata semua liga tu, rasanya macam tak logik juga kan. Pergi tengok Sukan Commonwealth. Dia pergi tengok Sukan Commonwealth macam tu. Itu maksud dia. Okey, baca kat sini lah. Skor peribatan kat sini. Tengok. Peribatan 3 ni tingkat sekolah kosong. Tapi daerah ada peribatan 3. Maka ada tempat pakar. Cikgu kena faham betul kat sini apa maksud peribatan 1, peribatan 2, peribatan 3. Kalau ada contoh, cuba Google ni. Saya nak cerita panjang pun saya tak berapa banyak kan. Sebab tu saya kalau boleh, peribatan 1 saya buat sijil. Ini sama je. Ini sama je macam tahun lepas punya ni. Dia lain macam sikit, dia ada bukti bergambar pun dah boleh. Kalau cakap mulut dia pergi tengok bola final pun tak boleh juga. Saya rasa benda macam ni kita sama je. Sama je. Azrul nak tanya, Cik Azrul nak tanya. Faham? Cik Azrul nak tanya. Okey. Ni tahap pencapaian Okey. Ya. Okey. Dengar apa dia? Nak tanya dulu sekejap. Sebab Halo, tanya. okey. Macam tadi apa tu yang sekolah kan kosong. Yang skor pelibatan tu, kalau daerah penglibatan 3 dapat 4 tu tak? Ya. Okey, 4. Ini maksudnya macam kalau daerah, kalau budak-budak tu dia pergi MSSD, dia jadi macam penyokong boleh kan? Ada bukti tak? Ada apa? Ada sijil lah. Encik Azrul lah keluarkan Ada sijil bukti. dia. Sebab SSD. Dia gini. Dia tak semestinya saya prosedur. Dia bukti bergambar pun boleh. Bukti bergambar. Okey. Faham. Rol nak tanya Rol. Kan ada. Ya. Ni kalau katalah pelajar ni dia terlibat kata dalam selected takraw ke bola sepak tapi dia tak terpilih. Dia hadir untuk selected punya tu tapi tak dapat. Jadi nak penglibatan apa dia tu? Dia patutnya dia masuk bawah camp. Dia ada sijil camp. Surat budak yang pergi untuk pemilihan tu kita nama dia surat camp, betul tak? Kan dia nama camp. Camp bangunan murid. Sukan sepak takraw. So dia kira pelibatan 1. Dengar tak? Okey, faham. Dia kira pelibatan Walaupun tak dapat. Dia
Tapi dia tak ada CJ, betul tak? Tapi dia ada surat yang ada nama dia, betul tak? Surat dia ada nama dia. Itu dipanggil pelibatan satu. Tak banyak A susah, banyak A Yang susah. dia bukan dia bukan nak memeriah, bukan nak masuk dia untuk memeriahkan majlis. Faham tak? Yang tiga ni. Okey, contohnya sambutan hari kemerdekaan yang buat kat Kulai tu, yang pergi dekat Taman Puteri tu, itu dia kira pelibatan 4. Dia tak ada sijil tapi dia ada surat. Dia kata dia pergi satu bar, dia pergi kawat kaki, boleh dikira sini. Dia bukan pertandingan kan, dia kira pelibatan 3. Dia termasuk dalam acara tu, dia kira pun pelibatan 3 juga. Okey, tak ada apa, saya teruskan lagi Okey, ni tahap pencapaian skor markah dia, tengok kat sini. Semua sampai nombor 5. Sebab tu CD pemenang saya buat sampai nombor 5. Tak ada nombor 6, nombor 7, nombor 8, tak ada. Okey, olahraga sampai nombor 5. Melengkah dia tu sampai nombor 20. Tapi dekat CD tu saya tak tulis nombor 20. Medal dia tulis 20. CD saya tulis tempat yang kelima. Nombor 5 sampai 20, tempat kelima. Okay, ada soalan tak kat sini? Okey, dekat sekolah. Dekat sekolah pun ada pemenang saja 1 sampai 5. Penyertaan tak ada. Katakan buat program perkemahan tingkat sekolah. Tak ada tak ada isi dekat sini. Dan juga peribatan dekat sini pun tak ada. Kosong. Okey, waktu baca catatan dia tu, ni anugerah emas tidak masa. Stand yang seni ni tahap penguasaan murid tidak dikira dalam pelaksanaan bagi tahap pencapaian. Okey. Anugerah emas, perak, transfer dan lain-lain yang diberikan di dalam program pertandingan seperti program STEM dan seni adalah tahap penguasaan murid dan tidak dikira dalam pemakaian bagi tahap pencapaian. Ini pun saya banyak kali beritahu dekat apa ni JP. Dia buat pertandingan, dia kira markah, budak tu sampai markah 80, dia bagi emas. Anugerah emas, anugerah perak. Sebenarnya anugerah tu tak kira sebagai pemenang. Dia kira pemenang ada yang ada sijil 1, 2, 3, 4, 5. Ini jelas Go. Yang nombor 3 ni. Kena highlightkan benda ni, kena cerita. Sebab dia banyak sangat kategori. So bila anugerah ni, dia kira sebagai tahap penguasaan. Maksudnya markah dia sampai ke situ dapat macam tu. Okey. Assalamualaikum. Cik Azrul nak tanya sikit boleh? Ini untuk 10 markah ni 3.13 ni elemen ni. Ya. Tanya. Cik Azrul, ada murid saya dia dia pergi pertandingan taekwondo peringkat antarabangsa. Tapi biasa taekwondo ni dia tak ada yang tak ada KPM. Macam mana nak kira tu? Kenapa? Jadi saya cerita benda tu. Saya pun dah bincangkan benda tu. Dia ada kriteria dia. Okey. Yang ni cikgu tak ada ikut skor elemen ni. Ikut cikgu lah. Kenal lah. Okey. Carilah markah kat dia. Paling tidak pun tandalah 4 aspek. Yang kita tak kacau pun kita bagi dia. Tapi kalau ada benda tu kita ada nama dia, budak tu memang dia menguruskan aktiviti, kemungkinan bagi dia 3-3. Kalau dia tak terlibat pada tu dia kurang aktif, bagi kat sini 2-2-2. Macam tu. Okey. Teruskan ke bawah. Okey, ni atlet elemen semangat. Ada kat sini dia baca. Okey, ni kehadiran 12 kali tahun kali 3 jam kali 3 penang. Sama dengan dia penang. Okey, ekstra koko Okey, ekstra koko bukan satu kegiatan rela yang manfaat. Okey, di luar waktu sekolahan. Okey, maka yang dapat evidence ni ialah 2 daripada 3 aktiviti. Perkiraan sama ada kelab kelab balai uniform. Hanya maka pilih saja yang diambil daripada antara 1, 6 elemen berikut. Okey. Elemen ni saya tak tahu ni.
Okey, elemen jawatan yang ditanam murid atau melibatkan mata tujuan pengurusan data. Jawatan ini melibatkan pelatihan berdasarkan ciri-ciri kepentingan seorang hidup. Uraikan seperti berikut. Yang dekat sini. Dia ada PRS kat sini. Dia ada pada sama NJK utama. Ini ada markah dia ni. Ini dia kira sebagai jawatan dia. Extracurricular dia. Dia pengurusi ke, ketua murid ke. Ketua murid dengan kecil dia 10, dia dah full mark kat sini dah. Okey, dia dah full mark dah. Okey, jangan tanda semua pula kat sini. Ketua kelas ada kat sini? Tak ada kan? Cikgu baca kat sini. Ada. Ketua Ada. Cik Azrul, untuk SLB macam mana SLB macam mana? SLB dengan PRS tu sama. SLB tak ada. SLB dikira sebagai apa? SLB macam tinggi dia punya markah sebenarnya. SLB Sepatutnya tinggi. nanti. Tak apa, nanti tanya sekali dalam grup Telegram. Masa ni dekat sini saya baca dulu. Saya pun ada tanya kat SLB tu. Tapi kat sini dia macam kelab. Dia kalau macam kelab satu ni sama je kat sini. Tapi ni. SLB kan dia lebih kurang pengawas. Sekolah pengawas kat sini. Saya tak pandai nak cakap benda ni. Saya tak baca. Saya pun dah tanya dekat mesyuarat. SLB dia pun belum jawab. Ada lagi dia kata rujuk pada ni dulu. No. Okay. Alright, thank you. Apa nanti ingat saya dalam grup tu. Okey, ni anugerah khas ni. Ni boleh baca sendiri lah. Anugerah emas perak masa ni ada 10, 7, 5. Okey. Ni anugerah khas. Contohnya saya dapat hari anugerah penangan pokok. So, mungkin 20 orang ada tersenarai. Dia akan dapat anugerah khas dekat sini. Ikut peringkat dia. Macam sekolah-sekolah ada buat anugerah khas kan. Atlet terbaik. Itu dikira markah. Sini. Anugerah pokok. Dekat sini dia ada nilam dekat sini. Nilam kat bawah lagi. Cik Azrul. Okey, extra curriculum, skor elemen khidmat masyarakat. Ini maksud dia skor jadual ni. Apa maksud khidmat masyarakat? Okey, aktiviti kejiran. Ya. Saya perasan yang khidmat masyarakat ni. Hello, dengar tak? Okey, yang dengar. Dalam yang IDME yang baru ni dia ada 1 sampai 5. Kita kena pilih tau. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada benda tu tapi saya tak nampak lagi dekat. Macam mana nak buat? Saya tak boleh buka yang murid ni. Nanti kita pergi kat bawah. Ini kat orang ni ada kan? Ni nilam nilam. Ini saya tak tahu ni nilam ni kena cari cikgu nilam lah. Dia baca beberapa buku. Ada bintang kat situ. Ni PISA. Skor team kat sini. Ekstra pokok. Elemen tugas ada kat sini. Tugas-tugas sangat. Pelibatan ke, sukarelawan ke kat sini. Peserta persembahan ke. Dia ada dekat sini. Gotong royong madani tu dia masuk lima masyarakat tak? Gotong royong madani. Gotong royong masuk lah. Okey ni. Masuk gotong royong. Tengok bahagian apa? Bahagian tadi ni. Alam sekitar ke apa? Komuniti. Yang gotong royong madani tu yang kita bawa ke sekolah. Okay. Kopi dia dah kat mana? Lagi ni. Yelah kita masuk nanti ni aku masyarakat. Lagi cikgu tak ada masalah bagi dia. Okey.
pengiktirafan program yang tadi yang tanya bahagian sukan tu. Okey, yang kata dia pergi taekwondo peringkat antarabangsa lah apa ini. Okey, untuk pada dia boleh pengakap. Ini contoh yang boleh yang boleh antarabangsa, pengakap, anjuran persekutuan pengakap Malaysia. Ini dikira badan pekerjaan NGO. Okay, kalau kerajaan negeri, okey, contohnya yang buat kita pelajar daerah ke macam ni, larian 10 kilometer oleh SU, dia ada CT dia kan penyertaan ni. Okey, badan berkanun, polis ke apa ke, contohnya lah pertandingan dalam battle, color guard, pasukan pancaragang, anjuran DBP, ini contoh dia ada bagi kat sini contoh lah. Okey, cikgu baca kat sini, saya cuma nak cari yang bahagian taekwondo tu. Ini perlibatan contoh program yang disahkan. Jambori pengakap tu nak masuk bawah ekstra, tak masuk bawah apa badan uniform. Banyak pelibatan program. Okey, setiap program tu perlu ada kelulusan. Contohnya kat daerah ada keluarkan surat cuti lulus. Maksudnya tengok baca guys, tadi apa? Jambori pengakap. Cikgu baca kat sini satu-satu Banyak gini, baru suku muka surat. Keborang macam ni. Jika ada dekat amal tak perlu. Kita teruskan. Ini pun tak perlu cikgu baca sendiri. Ini contoh yang ada dekatnya antara satuan. Cuba tengok dekat sini persatuan sini. Kalau ada persatuan yang kat sekolah tu tak ada dekat sini, masuk bawah badan uniform. Dipanggil pasukan aksi bela diri. Yang ketiga, okey, kita ada NGO, GO dengan aksi bela diri. Kita tengok kadang-kadang dia masuk kelab silambam yang luar punya. Macam mana cikgu nak uruskan itu? Adakah nak kira dia bawa sekolah ke apa? Silambam tu. Karate, dia belajar kat luar. Rasanya macam tak boleh. Yang berdaftar di sekolah saja. Yang berdaftar dekat sekolah je. Contoh-contoh sukan ada kita dekat sini. Cik Azrul, tadi yang silambam semua-semua tu, kalau kat sekolah memang tak ada, tapi dia menang pingat. Habis kita nak kira dia sebagai apa? Itu lain. Itu dia pingat ni pertandingan peringkat apa? Ni peringkat apa? Peringkat negeri dia SUKMA, anjuran MSN. Majlis Sukan Negeri. Okey, dia Majlis Sukan Sekolah Negeri kan? Majlis Sukan Negeri, bukan sekolah. Yang Rise Up ke, yang Go ke tu kan? Okey, yang itu dia masuk bawah sukan. Itu kita tengok nanti bawah sukan ada tak? Bawah sukan sukan. Bawah sukan, okey. Tapi dekat sekolah memang tak ada dia tu. Apa macam budak bola sepak lah. Dia tak masuk kelab bola sepak pun, tapi dia wakil sekolah main bola sepak. Boleh kan? Tapi CJ dia kena iktiraf lah. Dia tak nak CJ dia yang angkat iktiraf.
Sebab yang pergi write Okey, up okey. MSN ni, Boleh. dia dipilih kan. Dia dipilih, dia dilatih. Ya. Okey, faham. Macam taekwondo Terima yang kasih. yang macam taekwondo dia tanya saya kan. Taekwondo dia pergi peringkat antarabangsa. Dia kata dia peringkat Singapura lah apa. Okey. CJ dia tu dia perlu surat surat orang kata pengiktirafan. Kalau dia tak ada surat pengiktirafan program tu, CJ tu tak dikira. Dia dapat emas ke, perak ke, peringkat antarabangsa itu tak dikira. Dia tak kira sebab dia bukan bawah KPM. Contoh dia tanya. Dia bukan bawah KPM. Jadi kalau lah sijilnya tu kalau dalam sijil dia tu ada dia punya logo KPM tu. Suratnya tak ada. Macam mana? Saya kadang-kadang ni CJ tu boleh buat. Kita terima lah. Cuba tengok tanda-tangan siapa. Tanda-tangan siapa? Kita nak tanda-tangan siapa. Okey, faham. Kadang-kadang dia buat dia CJ tu. Sebab bayangkanlah kita ni sukan peringkat sekolah, pergi peringkat daerah, menang baru pergi peringkat negeri. Banyak kan ni, lepas tu menang pergi peringkat kebangsaan. Baru menang. Tapi budak ni tak bergetum pergi antarabangsa terus. Logik tak? Nak bagi. Faham. Tapi kalau ada logo boleh Kecuali dia ada logo. Contoh dia ada masuk perkemahan pengakap antarabangsa. Dia ada peringkat ada sijil. Itu memang terang-terang kita faham kat situ. Pengakap dia ada bawa NGO. Program dia ni akan mohon perusahaan. Contoh lagi satu. Budak tu pergi kaprik. Dia menang Johan. Macam mana nak kira tu? Motor cross ke apa ke, macam mana nak kira tu? Dia masuk bahagian ekstra pokok. Dia tak boleh masuk dekat pelibatan kat kita ni. Sebab dia tak dikira. Walaupun dia bawa Petronas ke, apa ke, dia yang buat program tu mesti ada satu surat mohon kelulusan dan juga pengiktirafan CJ dia. Walaupun dia ASEAN Cup ke, dia kena ada mohon kat situ. Kami pengajar dia tak mohon benda tu. Itu pun saya tanya juga. Cik Azrul, kira dia benda tu. Cik Azrul, ini kan selalunya kami terima surat pengiktirafan markah PAJSK tu dengan syarat, dia kata dia diiktiraf dengan syarat ada laporan. Cuma kita sentiasa dapat yang tak ada laporan. Jadi kita nak iktiraf ke tak nak iktiraf, sebab kalau dia pihak penganjur dia tak buat laporan. Okey, kalau dia ada mohon dekat KPM, dia akan ada orang kata ada surat pengiktirafan. Maksudnya dah hantarlah pengiktirafan tu. Dia hantar bukan kepada sekolah. Dia hantar laporan dia ke KPM, baru KPM akan keluarkan surat pengiktirafan macam tu. Okey. Maknanya dia akan macam dia seimbang lah. Maksud, kita dapat surat pengiktirafan tu, maksudnya dia lulus lah tu. Tak perlulah minta laporan kat dia. Saya faham. Okey, faham. Terima kasih. Sukan elektronik e-sport bukan salah satu program dalam sukan permainan atau kelab swasta sedia ada yang memberi markah pada elemen penyertaan dan pencapaian dalam sistem SK. E-sport masuk dekat mana nombor berapa? Aku cari kat sini tu Saya tak jumpa ni. Macam tadi kabadi dekat 23 ni bawah sukan. Arti sukan permainan. Saya teruskan lagi. Ada komen tak siram saya dekat PJSK ni. Yang ni 10 hari bulan ni akan ditaklinatkan. Saya tak dapat mengaku hal kat sini. Rekod ni pun, ini asalnya sekolah ada kat ni. Kelab kesihatan semua kena ada buat laporan ni. Penyertaan program pun kena tulis kat sini.
Ada aktiviti dia apa, tangan guru 1, 2, 3, 4, peringkat apa. Ni borang maksudnya setelah semak ni. Okey. Terusnya, cikgu buat dalam Google Form lah, tenang, nak tahu. Katakan dia bagi bola jari. Okey, perkhidmatan daerah. Lepas tu nama cikgu tulis kat sini, buat Google Form, senang nak tahu. Okey, tulis dalam maklumat sikit, murid berapa orang terlibat. Okey. Sama juga. Nak bagi dekat orang dah. Ni contoh dekat cikgu punya sekolah dia buat benda lain. Dia ringkaskan kat sini. Okey, borang rumusan aktiviti. Ni kat sini. Okey ni, dekat ni benda ni kena print. Dia ada 3 borang, 4 borang. Rumus 1, 2, 3 dengan extra pokok. So, benda ni cikgu kena print bagi setiap murid. Nak tanda. Banyak atas pakai ni. Macam sekolah rendah punya, panduan dia tulis kat sini salah. Dia tulis semua rumus 3. Sebenarnya dia ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Rumus 1 ialah satuan. Okey. Kita tengok dulu. Okey, jawatan. Okey, faham kat sini. Okey, peringkat. Ni ada kat sini, jawatan dia. Tahap pencapaian. Okey, tulis kat sini. Tanda dia. Okey. Semua ada elemen kat sini. Ni khidmat rasa semangat kat sekolah. Tanda kat sini. Ni kehadiran berapa? Kalau 8, 10, 10. Ini tulis tangan murid. Ini usahaan ketua guru penasihat. Ikut. Dia bukan guru tingkatan. Dia ikut kelak kesatuan. Katakan dia masuk bahasa Melayu tapi dia masuk pertandingan bahasa Inggeris. So, kena cari kat mana dia. Peringkat sekolah. Naik Johan kat sini. Mana bahagian pelibatan sini. Sekolah 1. Pilih yang terbaik tu Dia ada klik kalau nak pilih ni tambah. Jangan buat banyak. Pilih yang terbaik. Katakan ada 5 penyertaan, pilih yang terbaik. Isi 2 ke macam tu. Untuk kelab, 2 untuk uniform, 2 untuk sukan. Tak perlu banyak, pilih yang terbaik, yang paling tinggi. Okay. Yang kedua uniform, sama juga borang dia. Yang ketiga sukan permainan, sama juga. Okay, nanti borang ni ambil dekat sekolah menengah punya panduan tu, tukar ni, abang kan. Sebab dia bagi dekat sana tu borang yang sama. Tiga-tiga sukan. Okey, yang dah kali adalah buat extra pokok dekat sini. Buat depan belakang je. 1, 2, 3, 4. Cukuplah 2 line. Kalau boleh putus stick kecil, yang kecil kan. Maksudnya buat 4 tu. 1, 2, 3, 4. Depan belakang. 1 line je. Cikgu ajar macam mana. Habis. Okay, ada soalan tak? Benda ni kena print panduan ni. Kena print, kena ada benda ni. Lepas tu masa buat taklimat tu kena ambil kehadiran. Maksudnya dapat taklimat untuk panduan taklimat ni dan cerita dekat sini. Baru cikgu pergi ke bahagian yang seterusnya iaitu bahagian menu pengguna guru kelas ke kat situ. Okay. Menu ni cikgu baca dulu. Saya tu nak cakap, saya tak boleh nak tunjuk benda ni sebab saya tak ada sistem untuk access benda ni. Okay. Ni ID ni lepas tu masuk ni semua, cikgu tahu benda ni, pergi bahagian pengurusan pentaksiran ni. Okey. Macam yang guru kelas masuk makam, dia akan pergi ke bahagian pengurusan institusi. Pengurusan institusi akan masukkan nama murid betul tak? Saya takut kalau kita pergi dekat sini, nama murid tak wujud, mungkin dia kena buat dekat sini. Sistem ni. Tapi kena tagging dulu dia. Dah tagging baru boleh buka. Okey. Guru penyiaran PJSK, katakan sekolah tu nanti 3 orang dia tagging kat dia dulu. Kemudian dia akan bagi tagging kat sini. Ni kerja ni, yang tagging ni adalah guru data. Dia akan tagging kat sini guru penyiaran PJSK.
Ataupun cikgu tengok peranan cikgu. Kalau dah tagging tu dia akan keluar dekat tepi tu peranan. Dia akan keluar, dia tulis guru Popo macam tu. Maksudnya daripada terakhir ialah guru mata pelajaran, guru penjara, guru Popo, guru pendidikan jasmani. Dia ada 4 ni. Cikgu ni. Dia ada di tagging 4. Okey. Kemudian kita pergi bahagian PJSK. PJSK ni dia ada senarai kat sini. Dia ada klik ni 1, tekan 2. Kemudian ni, ni penyaras kerja dia telah disahkan ke tak sahkan kat sini. Dekat edit. Maksudnya satu kelas ni, bukan seorang-seorang ni. Yang dia tagging ni dia sahkan satu kelas. Okey. Untuk paparan pergi tengok bahagian 4 ni. Okay, dia ada kelas tu dekat sini. Yang ni kena bentang satu-satu Cikgu bacalah senang. Saya tarik pening kepala pula tengok. Cikgu tengok sendiri benda ni. Yang benda ni cikgu pun tak boleh buat apa lagi selagi tak di tagging. Okey, slip ni bentuk macam ni. Ini bentuk slip dia, satu page, satu surat. Slip dia. Analisis dia keluar macam ni. Analisis keseluruhan ke, mungkin guru tingkatan akan keluar analisis tingkatan. Ada analisis kelas. Macam penarah dia akan keluar semua. Okey, kepada ni yang kedua ni untuk kelab kesatuan ni semua kena download. Ada download Excel dia ni. Okey ni. Okay. Ni terima kasih. Ini penyelaras Yang bahagian cikgu pula, cikgu kena pergi bahagian manual. Ya Azrul, mohon menjelas sebentar. Ya. Cik Azrul, saya tanya untuk bahagian tagging, saya dah cuba kan. Guru data dia boleh tagging kita dan tagging cikgu lain, tapi dia tak dapat tagging dia sendiri sebagai guru Koku. Sebab guru data saya pun dia terlibat dengan Koku kan, dia tak dapat isi. Dia cuma boleh bantu rakan yang lain. Dia bantu rakan lain, dia walaupun guru Koku, dia nak tagging dia kena minta dekat TPD punya yang jaga ID ni, Encik Ngah. Okey. Dia ada 5-10 hari bulan nanti, minta dia orang tagging dia, guru Koku sama. Okey, terima kasih. Okey. Nah, dia tak boleh tagging diri dia sendiri. Okey, ni semua dah faham tak? Okey ni. Ni ada. Kita pergi tahu kat sini. Okey, dia akan pergi juga pada langkah 4 ni, urusan pengajaran. Dekat sini dia tak ada cerita pun macam mana nak keluarkan nama kelas ke nama murid dekat sini. Saya pun tak tahu dekat mana. Saya tahu dia, kalau dah daftar nama cikgu tu, dia automatik akan keluar nama guru tu, nama tingkatan dia. Okey, langkah 5. Untuk apa ni? Klik pada pengurusan pengajaran, klik keputusan, klik PJSK. Okay, kemudian klik sesi akademik. Ini cikgu kena ikut dia punya step dia. Benda ni saya nak cerita pun tak boleh ni, saya tak boleh buka benda ni. Yang boleh buka sekolah saja. Okey. Saya nak tengok. Okey, bila dah tagging guru ke kelas kan? Yang ada kat sini sesi akademik 23-24. Ini kemudian ada tahun 6 digit sedang dikaksi. Okey, tahun 6 ada kat sini, mana yang murid 6 gemilang. Bila kelas, okey. Tak apa nak faham tak macam nak bagi timbul. Saya pun tak bagi taklimat kan. So, masa ni cikgu kumpulkan data dulu. Katakan besok buat taklimat, besok hari apa, Khamis. Lepas tu bagi photostat tu kat budak-budak ke apa ke, tak pun tak bagi game tak apa. Suruh budak-budak tu tanya dia ke apa besok datang sekolah hari Ahad tu buatkan dia punya tu. Dia punya pengacang maklumat tu. Dia masuk kelab apa, dia suka apa. Memang kena ambil dua slot tak pagi. Buat benda ni je.
jawatan kuasa apa. Jangan bagi budak tanda sangat, kita tanding lagi yang jawatan kuasa tu. Okey. Kelas sekolah rendah tu, boleh lah tu, kelas tu. Okey lah. 15 hingga 20 boleh gunakan untuk ketiga komponen tafsiran. Kelab persatuan, okey, sama je. Kelab persatuan yang dikatakan kat sini sebenarnya kita propose ni. Pilih je bahagian mana kita nak isi. Kita tahu dia akan keluar macam ni nanti dia kata account dia. Sekarang lagi Okay, sekarang supporting activity yang confirm. Klik sini sekarang. Cikgu boleh baca lah sampai bawah ni. Okey, ada nak tanya tak? Dekat menu ni. Ada soalan tak dekat ni? Kena masuk dulu lah baru tahu. Dia kena Assalamualaikum. masuk dulu baru boleh tanya. Cik Azrul. Kan kalau macam murid tu kita daftarkan dia dekat sekolah, contoh dia bola sepak lah, dia memang bola sepak. Tapi dia pergi wakil sekolah untuk game lain. Selalu kita ada tambah aktiviti kan? Dia tambah aktiviti. Tapi kat Dia ada sini klik button tambah kat situ. ada kan? Ada klik button tambah kat sini. Okey. Jadi masih boleh tambah lah sama macam yang lama Boleh tambah. Okey, terima kasih. Dia ada klik di tepi tu, tekan tambah. Okey, ada lagi soalan? Tapi biasanya kalau tambah tu markah ni lebih rendah biasanya saya yang lepas lah. Alamat saya. Pilih yang paling tinggi isi. Pilih pelibatan yang paling tinggi. Okay, lagi soalan? Lagi soalan? Tak ada Okay, nak tanya cepat. Baca target 1 jam je, kita nak lebih. Ni dah lebih 4 minit ni. Cikgu nak balik lah, nak masak lah, nak pilih anak lah. Okay, kalau tak ada soalan, kalau nak tanya, nanti tanya dalam grup Telegram PJSK. Saya ada dalam situ, kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Saya jawab. Kalau ada masalah IT ke apa ke, saya cuba rujuk kepada pegawai IT. Nanti mungkin dia akan dia tengah kumpul cikgu-cikgu ni untuk buat kalimat kejam. Dia orang pun tak dapat maklumat macam mana nak daftarkan benda ni. Saya pun rujuk-rujuk juga dekat YouTube. Selalunya bahan ni ada dalam YouTube. Dia tunjuk macam mana nak masukkan masa, macam mana nak daftar. Dia ada. Mungkin minggu depan ada benda ni. Apa pun, buat tagging dulu. Itu yang saya pesan. Buat tagging, cari masa. Sebab dia kena daftar keahlian. Itu kena isi dia punya maklumat pencapaian banyak je. Okey, ada soalan lagi? Ada Okey, untuk SPL KPM tahun 2024, saya akan masukkan satu form lah nanti dekat grup. Nanti semua yang ada dekat sini isi dekat situ. Kita bagi masa 3 jam lah. 3 jam taklimat dekat situ. Nanti kita akan Encik Azrul. isi dalam masalah. Encik Azrul. Ada tak tarikh tutup untuk okey, macam ni. Yang tarikh pengisian akhir dia ikut yang KPM yang baki sahaja kan? Tak ada tarikh. Ya. Ikut KPM sahaja. Ikut KPM. Saya tak ada ikut saya ni. Mana tempat 3 minggu. Saya nak tarik jadi 1 minggu. Tak ada ni. Ikut je. Saya akan kejar. Kalau yang tak siap tu saya bagi tahu dulu. Okey, ni tak siap, tak siap. Macam tu. Okey, thank you. Buat masa ni kejar dulu yang darjah 6 dengan tingkatan 3. Yang tu penting. Sebab dia akan tutup 31 Januari. Yang lain-lain tu 28 Februari. Cuba cari yang sistem ni akan jam cikgu kena cari masa yang sesuai untuk isi. Contohnya kalau nak isi pukul 5 petang, dia free.
pagi, pada tengah-tengah hari tu dia jam sikit. Sistem dia. Lepas isi jangan lupa simpan. Simpan buatlah semula. Kalau siapa dah siap tu bagi tahu dalam grup sekolah. Okey, kelas ni dah settle. Macam tu. Tak apa, kalau boleh download. Macam tu. Takut apa-apa jadi Okey, ada lagi tak ada Okey. Kalau ada apa-apa dalam Telegram dia tanya Okey, saya nak tamatkan untuk kalimat petang ni pukul 4 subuh. Okey. Untuk semua buatlah yang terbaik.